apa yang saya nak kongsikan sebelum kita mulakan bacaan, ayat pertama dan juga ayat yang kedua surah Ali Imran. Buat mungkin rakan-rakan ada yang dah tahu, mungkin yang baru first time tahu, mungkin baru yang first time dengar. Untuk ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua surah Ali Imran ni ada 3 wajah bacaan. Ada 3 wajah bacaan. Okey. So kita boleh ataupun kita harus untuk membaca dengan salah satu daripada wajah bacaan tersebut. Okey. So wajah yang pertama adalah wajah bacaan waqaf yang kita biasa bacalah. Okey, iaitu kita baca ayat pertama alif lam mim, habis waqaf, ambil nafas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu wajah yang pertama, iaitu bacaan waqaf ataupun wajah waqaf. Wajah yang kedua, okey, ada wajah yang kedua ataupun bentuk bacaan yang kedua untuk ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua surah Ali Imran ini adalah dibaca dengan bacaan wasal. Kita boleh mewasalkan bacaan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan caranya ialah kita menghidupkan mim mati yang duduk pada ayat yang pertama tu. Alif lam mim 6 harakat, lam 6 mim 6, tengah-tengah tu ada dengung. Kemudian mim Allahu la. Nanti kita akan buat lah. Okey. Ini saya cerita dulu. Okay, so wajah yang kedua adalah wajah wasal. Kita akan wasalkan bacaan alif lam mim. Itu wajah yang pertama, waqaf. Kemudian ambil nafas, Allahu la. Macam biasalah, macam yang kita duk baca selama ni lah. Wajah yang kedua adalah bacaan wasal. So kita akan wasalkan, hidupkan mim yang mati pada ayat yang pertama tu. So kita akan baca alif lam mim Allahu la. Itu wajah yang kedua. Wajah wasal yang kedua. Wajah yang ketiga yang harus kita baca untuk ayat pertama dan juga ayat yang kedua surah Ali Imran ni adalah bacaan wasal, tapi mi tu dibaca dengan 2 harakat sahaja sebagaimana asli. Alif lam mim Allahu la. Itu wajah yang kedua. Wajah yang ketiga. Okey. So ada 3 wajah. Ada 3 wajah yang harus dibaca. 3 wajah yang harus dibaca untuk ayat pertama dan juga ayat yang kedua surah Ali Imran ni. Yang pertama bacaan ataupun wajah waqaf yang kita biasa baca selama ni. Yang kedua, wajah yang kedua adalah wajah wasal. Okey, wasal mim 6 harakat, kemudian dihidupkan dengan mim Allahu la. Okey, wajah yang ketiga wasal juga, cuma yang ketiga ni mi tu hanya dibaca dengan 2 harakat sebagaimana asli saja. Mim Allahu la. Itu ada 3 wajah. Okey, ada 3 wajah. Okey, nanti kita akan buat bacaan sama-sama So untuk perhatianlah rakan-rakan sekalian. Mungkin saya yakin ramai yang baru first time dengar kot. So mungkin ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua surah Ali Imran ini ada 3 wajah bacaan yang kita boleh pilih. Okey, yang kita boleh pilih. Okey, sama ada kita pilih untuk bacaan biasa yang kita duk baca selama ni, waqaf, wasal ataupun wasal dengan mi 2 harakat. Okey, so kita boleh pilih dengan salah satu daripada ketiga-tiga wajah bacaan tersebut. Okey. Okey. Semoga Puan Zaimah cepat sembuh dan dipermudahkan rawatan. Amin. Allahumma amin. Puan doa dari Puan Norma juga Puan Sari Isnin. Semoga Puan Zaimah dipermudahkan dan cepat sembuh. Amin. Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Roziah Yaakob dari Bukit Subang. Semoga Allah beri kesembuhan kepada Puan Zaimah dan juga Ustaz. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak. Doa-doa daripada sahabat semua InsyaAllah. Okey. So boleh dapat situ So ada 3 wajah bacaan yang harus dibaca untuk ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua surah Ali Imran. Okey. Okey, so kita akan mulakan bacaan dengan wajah yang pertama dahulu, iaitu wajah bacaan waqaf. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wajah pertama waqaf. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wajah pertama bacaan waqaf. Wajah yang kedua wasal. Okey, wasal dengan kita hidupkan mi tu, mim Allahu. Okey, wajah yang kedua ini wajah yang kedua yang boleh dibaca untuk ayat pertama dan juga ayat kedua surah Ali Imran. Okey, kita mula dengan baca dengan wajah yang kedua. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wajah kedua
Okey, kita pergi pada wajah yang ketiga. Wajah yang ketiga ni juga wajah bacaan wasal. Cuma mi dibaca dengan 2 harakat sahaja sebagai mad asli. Ini wajah yang ketiga. Harus juga kita baca dengan wajah yang ketiga ni Okey, kita cuba wajah yang ketiga. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, 3 wajah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Nur Atina dari Pekan Pahang. Okey. So ada 3 wajah bacaan untuk ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua surah Ali Imran. Okey, kita mulakan dengan ayat yang pertama. Okey, saya buka saya punya. Oh, macam mana saya nak padamkan ni? New. Okey. Ayat yang pertama. Sekejap full screen. Okey. Silap. Sekejap. Okey, saya nak tunjukkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama tak guna ni. Okey. Untuk bacaan alif lam dengan mim okey. Lam ada misai kat situ, mim ada misai kat situ. Okey. Ini yang tertulis dalam mushaf kita lah. So dari segi bacaannya ialah kita akan baca alif dibaca dengan sebutan alif tanpa mad. So alif kita akan baca macam ni. So kita akan baca dia a tanpa mad ini keadaan bacanya. Untuk alif dalam huruf muqatta'ah, iaitu huruf pembukaan surah, sekiranya ada huruf alif, maka alif ni kita baca dengan sebutan alif tanpa mad. Hati-hati sebab ada baca alif, bukan lif. Alif tanpa mad alif. Okey, lam huruf yang ada misai. Okey, huruf yang ada misai dibaca dengan nama huruf. So ini nama apa? Huruf apa ni? Huruf lam. Okey. Sebab ada baca alama. Okey. Huruf muqatta'ah, ini kita panggil huruf muqatta'ah, huruf pembukaan surah, dibaca dengan kaedah-kaedahnya. Dibaca tanpa baris. Sebab ada baca alama. Ada je yang baca, yang bertalaki dengan saya baca alama. Kalau kita baca alama, maka kita sudah bariskan huruf muqatta'ah tu. Huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf pembukaan surah yang dibaca dengan nama huruf tanpa baris. Ada yang juga dibaca dengan baris, iaitu pada huruf-huruf yang tak ada misai. Okey, insyaAllah dalam surah-surah yang akan datang kita akan tunjukkan. Untuk ini kita bincangkan untuk bacaan alif lam mim. So bagi huruf yang ada misai, saya panggil misai ada ustazah, ada pada asatizah kita panggil ombak. Saya lebih suka guna misai lah. Tanda panjang ni. Okey, bagi huruf muqatta'ah, bagi huruf pembukaan surah yang ada misai, yang ada tanda panjang ni, okey. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Asmah Jalil dari Melaka. Okey. Bagi huruf muqatta'ah yang ada misai ataupun yang ada tanda panjang ni, kita akan baca dia dengan nama huruf, bukannya dengan baris huruf. So ini huruf apa? Ini huruf lam. Lam dieja macam ni. Lam, alif, mim. So 6 harakatnya di mana? Di sini. Okey, untuk makluman misai yang ada pada huruf muqatta'ah ataupun misai yang ada pada huruf pembukaan surah menunjukkan hukum mad lazim yang wajib dibaca 6 harakat. Okey. Kalau kita jumpa misai pada kalimah-kalimah dalam Al-Quran, ada 2 kemungkinan. Sama ada ianya dibaca dengan 4 ataupun 6. Bergantung pada hukum-hukum tajwidnya lah. Kalau kita jumpa misai, tanda yang sama, tanda misai ni juga. Misai ataupun tanda panjang ni, tanda ataupun alamat panjang ni, alamat panjang ataupun tanda panjang ataupun misai ni yang duduk pada kalimah-kalimah dalam Al-Quran menunjukkan berlakunya hukum mad 4 ataupun 6 harakat. Ada 2 kemungkinan, sama ada 4 ataupun 6. Kita nak kena tengok apa hukum yang berlaku di situ. Tapi misai ataupun tanda panjang ni ataupun alamat panjang ni yang duduk pada huruf-huruf muqatta'ah, yang duduk pada huruf-huruf pembukaan surah, menunjukkan hukum mad lazim yang wajib dibaca hanya dengan 6 harakat sahaja, tidak boleh lebih ataupun kurang daripada itu. Sebab ada yang baca 4 tak boleh.
Okey. Bacaan panjang dalam huruf muqatta'ah, bacaan panjang pada huruf muqatta'ah dibaca dengan hukum mad lazim, dibaca dengan 6 harakat sahaja, kecuali saya lupa tadi, kecuali pada huruf ain yang ada 2 wajah, boleh dibaca dengan 4 dan juga 6. Okey. Kalau huruf ain, contohnya kaf, ha, ya, ain, sad tu, dengan ain, sin, qaf tu huruf ain. Huruf muqatta'ah ain, huruf pembukaan surah bagi huruf ain, yang tu ada 2 wajah, boleh baca 4 ataupun 6 harakat. Tapi huruf muqatta'ah yang ada misai selain huruf ain hanya dibaca dengan 6 harakat sahaja, tidak boleh kurang daripada itu. Okey, boleh dapat Okey, so lam ni kita akan baca dia dengan lam baris atas, panjangnya pada alif ni, mimnya mati di sini. Okey. Kemudian mim pun ada misai. So bagi huruf yang ada misai dibaca dengan nama huruf. Apa nama huruf ni? Huruf ni nama dia mim. Dia eja dengan mim, ya, mim. Okey. Mim baris bawah, ya-nya mati, kemudian mimnya pun mati. Okey, panjangnya di sini mim 6 harakat. Okey. So di sini mim mati jumpa dengan mim. Sini berlaku hukum idgham. Mim mati jumpa mim, idgham syafawi. Okey. So idgham syafawi ni adalah idgham hukmi. Dari segi hukumnya ada. Tapi dari segi tulisannya tak ada. Sebab tengok kalau kita tengok sini, ini dalam Al-Quran ditulis macam ni. Okey. Alif lam mim. Tak nampak hukum idgham yang berlaku di sini. Tapi dari segi bacaannya kita akan bacanya dengan bacaan begini. Okey. Ditulis begini. Okey. Saya tulis ni nombor 1. Okey, dalam Musa ditulis dengan begini, dengan nombor 1 ni. Tapi dari segi bacaannya kita akan baca dengan nombor 2 ni. Okey. Dibaca begini. Okey. Tulisannya begini, dibacanya begini. Okey. So dari segi tulisan tiada berlaku hukum idgham. Sebab hanya ada huruf alif, lam dan mim. Mana ada idgham di sini. Tapi dari segi bacaannya kita akan baca begini. Alif, lam, mim. So mim mati jumpa mim dalam bacaan. So dipanggil idgham hukmi. Maksud dari segi hukum berlaku hukum idgham syafawi di sini. Oleh kerana itu, maka kita akan baca dengan hukum idgham tutup mulut. Kita akan baca dengan bacaan bersabdu di sini. Mim mati jumpa mim, lam. Sebab tu perlu tutup mulut, perlu didengungkan dengan dengungan yang sempurna, dan bibir perlu ditekan, dikacip rapat. Okey. Sebab tidak kurang ramainya yang tidak mendengungkan bacaan mim idgham di sini. Ketika baca alif lam mim, dibaca alif lam mim. Tidak kurang ramainya. Maksudnya ramai jugalah. Okey. So perlu diambil perhatian kat sini. So berlaku hukum idgham syafawi secara hukmi. Dari segi hukumnya berlaku kerana pertemuan mim mati dengan mim dalam bacaan, tapi tidak pada tulisan. Dalam tulisan tak ada. Dalam tulisan cuma ada 3 huruf je, alif lam mim. Tak ada nampak kat sini mim mati jumpa mim. Tapi dari segi bacaannya berlaku, sebab kita akan baca dengan bacaan macam ni. Berlakunya pertemuan mim mati dengan mim dalam bacaan. So oleh kerana itu maka berlaku hukum idgham syafawi. Kita akan idghamkan mim mati ni ke dalam mim. So dari segi praktikal bacaannya kita perlu tutup mulut. Dan mulut kita perlu ditekankan, kacipkan bibir tu. Tekan, ada tekanan pada kedua-dua bibir, kacip, tekan rapat dan didengungkan dengan dengungan yang sempurna. Lam mim. Okey, boleh so ini ada hukum berlaku sekat sini. So yang kita nak jaga, alif dibaca dengan sebutan alif, bukannya alif, dan dibaca tanpa mat, tak ada panjang. Tak panjang, li pun tak panjang. Satu harakat, li satu harakat. Lif, bukannya lif. Alif, la. Sini 6 harakat dinamakan sebagai mad lazim. Mim 6 harakat sebagai mad lazim juga. Okey. So kalau ada masa akan datang insya-Allah kita akan ceritakan. Lam ni adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Mim ni mad lazim juga, tapi dia panggil mad lazim harfi sebab berlaku pada huruf muqatta'ah. Yang ni mad lazim harfi mutsaqqal sebab diidghamkan pada mim. Yang ini mim ni mad lazim harfi tapi mukhaffaf. Sebab dia akhiri dengan huruf sukun selepas huruf yamat. Okey. Tapi dari segi kaedah bacaannya, lam 6 harakat, mim 6 harakat. Kemudian lepas lam 6 harakat ni kita perlu tutup mulut, kacip bibir, tekan bibir dan dengungkan dengan dengungan yang sempurna. Ini yang kadang ramai orang abaikan. Lam dan mim pun perlu hati-hati. Pastikan kadar harakatnya cukup 6 harakat. Okey. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan boleh dapat gambaran kat situ kan. So ini saya tulis dari segi kaedah sebutan bacaannya. Okey, kaedah sebutan bacaannya. Okey, kita kembali kepada
Okey, mana ayat kita tadi? Okey. Okey. Okey, so untuk sebutan alif lam mim lah. Okey, kurang kita pergi pada ayat yang kedua. Allahu la, kalimah Allah. Okey, kalimah Allah. Apa nama, hamzah wasal yang duduk pada kalimah Allah. Okey, hamzah wasal yang duduk pada kalimah Allah, duduk pada awal kalimah Allah. Macam biasalah, hamzah wasal dari segi kaedah bacaannya, bila duduk di tengah-tengah ayat, maka hamzah wasal tu digugurkan bacaan. Kita tidak bunyikan makhraj hamzah wasal itu sekiranya berada di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah bacaan. Tapi kalau berada pada permulaan ayat, permulaan bacaan, maka hamzah wasal tu perlu kita bunyikan, perlu kita lafazkan dengan kaedah kita bariskan huruf hamzah wasal tu terlebih dahulu. Okey, so untuk kalimah Allah, yang rasa yang ni tak ada timbul isu lah. So hamzah wasal yang duduk pada kalimah Allah, maka ia akan dibaca dengan baris atas sajalah. Tidak akan berlaku bacaan ataupun Allah, hanya Allah kan. Okey, so kita baca dengan hamzah wasal tu baris atas. Allahu, kalimah Allah dibaca dengan 2 harakat. Allahu la, kalimah Allah bila berada kedudukannya pada permulaan ayat, contohnya pada kalimah pada bacaan kita sekarang, ataupun sekiranya ia berada pada pertengahan ayat, maka kalimah Allah akan dibaca dengan 2 harakat sebagai mad asli. Allahu la. Okey, Allahu la, kena hati-hati ni. Sebab ni pun kadang ramai orang yang terlepas. Allahu la dibaca dengan bacaan tanpa mad. Tak boleh. Kalimah Allah senantiasa dibaca dengan mad. Kalau duduk pada awal ataupun tengah ayat, maka dibaca dengan 2 harakat mad asli. Duduk pada akhir ayat, kita akan baca dengan mad disukun. Kita boleh wakar dengan 2, 4 ataupun 6 lah. Okey, Allahu la, ada misai pada kalimah la. Okey, macam saya sebutkan tadi, bila kita jumpa misai pada kalimah-kalimah Al-Quran, ada 2 kemungkinan, sama ada bacaan mad 4 ataupun 6 harakat. So kita nak kena tengok apa hukum yang berlaku. Adanya huruf mad alif yang condong ni, yang tegak ni, itu lam baris atas. Yang condong ni itu alif. Okey, huruf mad alif duduk pada kalimah la, kemudian jumpa hamzah pada kalimah ilaha. Okey, huruf mad alif duduk pada akhir kalimah. La satu kalimah, ilaha satu kalimah. La tidak, ilaha Tuhan. La ni maksudnya tidak, tiada. Okey, la tiada, ilaha Tuhan, tiada Tuhan. Okey, so huruf mad duduk pada akhir kalimah la, hamzah duduk pada awal kalimah ilaha. Huruf mad jumpa hamzah dalam 2 perkataan, 2 kalimah yang berbeza, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Kita baca dengan 4 harakat, bukan 6. La ilaha, la 2 harakat mad asli. Ilaha illa, tekan pada la 2 harakat mad asli. Huwal hayyul, ya sabdu, hay tekan, bukannya dibaca huwal hayyul qayyum, hayyul qayyum. Jaga ya sabdu pada kalimah hayyu, ya sabdu pada kalimah qayyum. So kena tekan, macam kita cerita pada surah Fatihah semalam Iya wa iya, iyyaka na'budu wa iya, bukannya dibaca dengan iyyaka na'budu wa iya, bukan. Sama juga kesnya ni, bukannya dibaca dengan illa huwal hayyul qayyum, tak cukup. Hayyul, tekankan bacaan pada huruf ya yang bersabdu. Hayyul qayyum, hayyul qa, bukannya ka, qa tekan pada ya sabdu qoi. Okey, qayyum, kita wakafkan bacaan dengan mad arid disukun. Okey, ini je ayatnya pagi ni Okey, so kita akan sekali lagi ulangi bacaan ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua surah Ali Imran ni, insya-Allah. So untuk makluman rakan-rakan kita yang baru join, yang lambat sampai tadi, tak ada masalah. Kalau ada masa mungkin boleh tengok balik rakaman awal untuk makluman. Untuk ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua surah Ali Imran ini ada 3 wajah bacaan. So kita harus untuk membaca dengan salah satu daripada wajah bacaan tersebut. Okey, ada 3 wajah wajah yang pertama adalah wajah bacaan waqaf yang kita biasa baca selama ni. Wajah yang kedua adalah bacaan wasal. Wajah yang ketiga adalah wajah wasal juga, tapi mi tu hanya dibaca dengan 2 harakat sebagaimana asli sahaja. Okey. So buat tuan-tuan perempuan yang terlepas rakaman kita di peringkat awal tadi, kita ada cerita panjang lebar tadi, so boleh tengok balik rakaman daripada awal. Okey, so ada 3 wajah bacaan hanya untuk ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua surah
Ali Imran ini. So bila kita ngaji nanti, kita boleh membaca dengan salah satu daripada wajah tersebut, boleh pilih. Dan saya galakkan untuk kita membaca dengan wajah yang pertama dan wajah yang kedua lah. Okey, sebab wajah yang pertama memang kita duk biasa baca dah selama ni kan. Selama ni memang kita duk baca wajah yang pertama lah, wajah waqaf. So mungkin bagi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang baru mungkin first time dengar Fasa Info ni pagi ni, selepas ni mungkin kita boleh amalkan, praktiskan untuk baca dengan wajah yang kedua dan juga wajah yang ketiga. Okey, kita akan sama-sama ulangi bacaan ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua surah Ali Imran dengan ketiga-tiga wajah bacaan, insya-Allah. Kita mulakan dengan wajah yang pertama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, wajah yang pertama, kita pergi pada wajah yang kedua. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nafas saya tak cukup lah. Okey, wajah yang kedua. Kita ulang sekali lagi wajah yang kedua. Okey. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, wajah yang kedua. Kita pergi pada wajah yang ketiga. Mi dibaca dengan dua harakat saja. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadaqallahul azim.